tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu berita di mana Muhyiddin Yassin telah mendedahkan dengan berani berkaitan dengan 115 SD yang menyokong beliau menjadi Perdana Menteri pada ketika selepas pilihan raya umum 15 yang lepas. Saudara-saudara, selepas berita ini tular, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Adakah 115 SD ini memang satu fakta ataupun sebenarnya hanya andaian dan drama? Akhirnya ada yang bertanya, kenapa Muhyiddin masih mengungkit perkara tersebut? Adakah karena beliau masih meroyan tak puas hati Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Adakah Muhyiddin Yassin terlalu gila talak nak jadi Perdana Menteri lagi? Saudara-saudara, hakikatnya selepas pilihan raya umum ke-15, sesuai dengan titah yang di Pertuan Agong 16 pada ketika itu, Al-Sultan Abdullah untuk ahli parlimen membentuk kerajaan perpaduan, hakikatnya Muhyiddin Yassin sendiri menolak untuk membentuk kerajaan bersama Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan. Dan akhirnya yang menjadi kerajaan adalah Anwar Ibrahim dan juga Barisan Nasional, GPS, GRS, dan beberapa lagi pihak yang lain. Nah, saudara-saudara, kata Zahid Hamidi, Muhyiddin gila talak nak jadi Perdana Menteri semula. Presiden UMNO Ahmad Zahid menyifatkan pengerusi PN Muhyiddin sebagai gila talak apabila masih berhasrat untuk menjadi PM dan mempertikai peranan yang di Pertuan Agong dalam pemilihan jawatan itu. Zahid berkata, kenyataan yang dikeluarkan bekas PM itu jelas menunjukkan dia tidak boleh menerima hakikat mengenai pembentukan kerajaan persekutuan hasil perkenan yang di Pertuan Agong ketika itu Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tegas Ahmad Zahid, kenyataan Muhyiddin sangat mencerminkan ahli parlimen Paguh itu sangat tidak bertata susila terhadap Sri Paduka Baginda. Mungkin orang itu, Muhyiddin, tidak menerima hakikat bahwa titah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan dengan niat tuanku ketika itu bagi menyatu padukan semua parti-parti gabungan agar tidak berlaku lagi ketidakstabilan dalam politik tanah air. Tetapi orang itu mungkin melihat dari aspek gila talak karena tidak lagi mendapat jawatan itu semula. Saudara-saudara, itu adalah kenyataan Zahid Hamidi. Hakikatnya bukan Anwar yang tumbang, bukan Anwar yang lepas jawatan, dan bukan Muhyiddin yang jadi Perdana Menteri. Hakikatnya Perdana Menteri ini adalah Anwar Ibrahim. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat saya hormati semua. Akhirnya inilah satu pendedahan terbaru berkaitan dengan ucapan Muhyiddin Yassin yang menjadi kontroversi dan mendapat komen daripada ramai pemerhati politik, bahkan kepada ahli politik dan khususnya bagi seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan berkaitan dengan isu ini. Saudara-saudara, baru-baru ini ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin di mana beliau dilihat mempertikai keputusan yang di Pertuan Agong 16. Pada ketika itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin dilihat mempertikai keputusan itu karena beliau mendakwa beliau mempunyai sokongan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri.
Dan selepas Muhyiddin Yassin disiasat memberikan keterangan, lihat ini tindakan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin serah 115 akuan berkanun kepada polis. Adakah dengan ini sebenarnya senarai 115 akuan berkanun yang menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri itu memang benar-benar ada? Walaupun terdapat kepimpinan politik sebelum ini, yaitu bekas Ketua Menteri Sabah, Saleh Said Keruak, yang membuat kenyataan bahwa Muhyiddin takkan berani mendedahkan senarai tersebut. Namun kini Muhyiddin sudah menyerahkan 115 akuan berkanun tersebut kepada pihak polis. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin menyerahkan 115 SD yang menyokong dirinya sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-15 pada November 2022 kepada polis. Dia juga menyerahkan surat akuan penerimaan SD berkenaan yang bertarikh 21 November 2022 daripada Setiausaha Sulik kepada Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Wartawan kemudiannya diberikan salinan SD Muhyiddin kepada Istana bertarikh 21 November 2022. Dia juga menyebut bahwa turut disertakan bersama adalah 51 SD daripada PN, PAS 22, GPS 22, GRS 6, Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia, KDM 1, serta SD daripada 10 ahli parlimen BN dan 2 ahli parlimen bebas. Bagaimanapun lampiran SD daripada mereka yang didakwa menyokongnya itu tidak diberikan kepada media, dan wartawan juga tidak dimaklumkan mengenai jumlah ahli parlimen yang menandatangani SD tersebut. SD itu dikatakan dikumpul sejurus selepas PRU 15 yang berakhir dengan parlimen yang tergantung. GPS dan JRS pada mulanya menyokong Muhyiddin, tetapi kemudiannya menukar sokongan mereka kepada Anwar susulan titah Al-Sultan Abdullah yang menasihatkan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan perpaduan. Muhyiddin sebelum ini juga menolak tawaran untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan PH. Muhyiddin enggan bercakap kepada wartawan selepas memberi keterangan kepada polis, mengulangi dalam satu kenyataan bahwa ucapannya semasa ceramah di Nenggiri adalah fakta dan bukan bertujuan untuk memperlekehkan Al-Sultan Abdullah. Seperti yang kita tahu, Tengku Hasanal sudah menzahirkan kemurkaan baginda terhadap ucapan Muhyiddin Yassin. Jadi saudara-saudara, kalau memang benar Muhyiddin Yassin mempunyai 115 SD akuan bersumpah, kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang jadi Perdana Menteri? Itu yang menjadi persoalannya. Bahkan kita tahu GPS dan JRS pada awalnya menyokong Muhyiddin, tetapi akhirnya menukar sokongan menyokong Anwar Ibrahim, susulan titah Al-Sultan Abdullah, supaya ahli parlimen membentuk kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, kalau perkara ini benar, memang Muhyiddin ada sokongan, dan Muhyiddin menang dalam perkara ini. Dan kalau memang benar-benar 115 akuan berkanun ataupun SD tersebut masih relevan, adakah dengan ini Muhyiddin Yassin boleh menumbangkan Anwar Ibrahim pada hari ini? Rasanya jawabannya adalah tidak, karena hari ini yang menjadi Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim, dan yang memimpin kerajaan perpaduan adalah daripada PH, BN, GPS, GRS. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?